Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu SNAPED Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya dari Escape Hire yang bertajuk Kios Kejujuran yang akan disampaikan oleh Cikgu Azizul bin Mokhtar. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azizul bin Mokhtar. Saya dari Sekolah Kebangsaan Paya yang insya-Allah pada hari ini akan menerangkan tentang amalan yang telah dilakukan, di mana amalan itu adalah amalan kebaikan yang telah kami praktikkan di sekolah, iaitu bertajuk Kios Kejujuran. Baik, untuk ringkasannya, kita memahami apakah kios kejujuran. Sebenarnya ia adalah sebuah rak yang di mana dekat rak tersebut terdapatnya 4 tingkat, dan di setiap tingkat itu kita letakkan air botol mineral, di mana kios ini akan diletakkan di tempat-tempat yang tertentu dan strategik di dalam kawasan sekolah kita, di mana tempat tersebut merupakan satu indikator untuk kita mengukur sejauh mana kejujuran, sikap amanah dan juga integriti pelajar-pelajar kita. Sikap jujur dan amanah ini merupakan antara sikap yang sukar untuk kita kenal pasti. Jadi kita perlu satu projek yang boleh mengukurnya. Jadi kita mengambil tanggungjawab ini bersama dengan panitia Islam untuk menghasilkan satu kios yang kita letakkan di kawasan-kawasan tertentu di dalam sekolah kita. Rupa kios ini, dia ada satu tabung, di mana di tabung itu pelajar-pelajar akan memasukkan duit sebanyak RM1. Jika mereka mengambil air botol tersebut, maka mereka perlu memasukkan duit RM1. Tidak ada guru, tidak ada pengawas, tidak ada makcik kantin yang menjaga rak tersebut. Jadi ianya tidaklah berkunci, hanya berkunci kepada tabung tersebut sahaja. Jadi apabila air botol minuman itu telah habis, guru akan membuat kutipan dan kita akan mengira kembali
Berapakah botol air yang telah kita letakkan? Sebagai contoh, kita menyediakan satu rak itu sebanyak 96 botol. Jadi sepatutnya ada di dalam tabung itu adalah RM96 lah. Jadi kalau kurang maksudnya air habis tapi wang kurang, maksud dia pelajar-pelajar ini mengambil dengan tidak membuat bayaran. Baik, bagi menghasilkan kios kejujuran ini, apa yang kita perlukan adalah rak besi dan tabung besi yang kita patrikan di tepi rak tersebut bagi memudahkan pelajar-pelajar memasukkan wang ke dalamnya. Dan seterusnya kita letakkan air minuman 500 ml. Sama ada minuman itu drinking water ataupun mineral terpulang kepada kita lah, di mana kita belikan secara pukar untuk mendapatkan sedikit keuntungan bagi membiayai projek-projek sekolah, dan kita letakkan di dalam rak-rak yang telah kita ukur mengikut satu kotak air minuman yang telah kita beli tersebut. Baik, bagi kumpulan sasaran, kita sasarkan semua pelajar. Jadi kita letakkan pada satu tumpuan di dewan terbuka, mana dewan terbuka ini adalah tempat berkumpulnya pelajar sewaktu mereka hendak pulang. Jadi satu lagi rak kita letakkan di laluan tahap 1, iaitu kita kena pasti pelajar tahap 1 iaitu pelajar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Jadi kumpulan sasar yang kedua adalah guru-guru yang melakukan latihan sebelah petangnya, sama ada mereka ini ada latihan co-curriculum ataupun taekwondo, bola sepak dan sebagainya. Seterusnya ibu bapa yang datang menunggu dan juga para pelawat kita sasarkan kepada kumpulan ini juga. Objektif utama untuk kita menyediakan kios kejujuran ini adalah bagi memupuk amalan mulia dengan memfokuskan sikap jujur yang paling utama di kalangan murid. Ini kerana sikap jujur ini susah dan sukar untuk kita kenal pasti, seperti yang kita katakan pada awal tadi. Kita perlu jadikan sebagai amalan yang berterusan, dan kerap kali kita perlu mengukur dan perlu membuat satu uji kaji. Jadi apabila adanya projek sebegini, jikalau pelajar membeli ataupun membuat bayaran, kita boleh tahu dengan melihat kepada berapa bilangan botol yang telah terjual dan berapa bilangan botol yang hilang. Jadi kita boleh mengukur dengan cepat. Objektif yang kedua, menjana pendapatan tambahan buat panitia Pendidikan Islam sendiri dan juga sekolah untuk melakukan majlis-majlis keagamaan yang mempunyai banyak belanja, dan sekolah sendiri banyak program dan majlis. Jadi secara tidak langsung kita telah menjana pendapatan untuk sekolah juga. Dan seterusnya, objektif yang kedua adalah untuk menyediakan akses minuman bertapis dan juga mineral untuk aktiviti sebelah petang tanpa pelajar-pelajar melintas ke kedai di seberang jalan. Jadi ini boleh mengurangkan risiko pelajar itu mendapat kemalangan dan sebagainya. Untuk kronologi penghasilan pula, kita telah mengenal pasti kawasan strategi untuk kita letakkan kios ataupun rak kejujuran ini yang merupakan kawasan tumpuan murid. Dan yang kedua, kita telah mengukur rak besi tersebut untuk kita selaraskan dengan ketinggian murid, bagi mereka mudah untuk mengambil botol-botol air, tidak perlu terlalu tinggi. Dan kita telah membuat tempahan di kedai besi mengikut ukuran yang telah kita persetujui. Bagi SOP-nya ataupun prosedur standard operasi, air minuman diletakkan ke dalam rak yang telah diukur mengikut 24 botol. Jadi senang kita membuat pengiraan. Jadi ada 2 dozen. Di situ kita angkat saja satu kotak botol minuman, kita letakkan di dalam rak, sudah ada 24 botol. Yang muat kita ukur cukup-cukup untuk 24
botol minuman untuk kita susun pun mudah dan kita kira mudah. Yang kedua, bilangan botol air itu dikira dan dicatat di dalam buku rekod. Kita ada beli buku rekod untuk membuat bilangan store ataupun bilangan inventory untuk berapa bilangan yang telah terjual dan berapa lagi bilangan botol air minuman yang belum terjual. Ini adalah gambar bilangan botol air minuman yang telah kita jalankan sejak minggu yang kedua di dalam bulan 7 yang lalu. Jadi di situ kita membuat bilangan air tersebut ataupun kita cakap mudahnya kita memenuhkan rak air tersebut pada hari Isnin dan pada hari Jumaatnya kita bilang. Jadi kalaulah air kita letakkan sebanyak 192 biji botol air, jadi pada hari Jumaatnya kita lihat ada 190 botol, maka 2 saja yang terjual. Sepatutnya ada RM2 sajalah di dalam tabung tersebut. Jika pelajar mengambil lebih pada itu, maka kita boleh tahu bahawa pelajar ni sebenarnya dia tak jujur apa teman, dia ambil begitu saja tanpa membuat bayaran. Ini merupakan gambar-gambar pelajar kita yang telah kita ambil semasa mereka ini menyusun botol air tersebut. Kita sendiri menyuruh pelajar tersebut menyusun untuk mereka ini merasai bagaimana bakat keusahawanan ataupun mungkin kita akan lahirkan di masa hadapan usahawan-usahawan. Jadi kita latih mereka untuk mereka menyusun botol dan juga membuat bilangan dan mencatat. Itu kita bergambar dengan pelajar yang mana pelajar ini ketinggian botol tersebut, ketinggian rak-rak tersebut tidak terlalu tinggi. Bagi mereka ini memudahkan untuk mereka mengambil botol air minuman tersebut. Bagi kosnya, kita telah membuat kiraan kos untuk rak besi sebuah rak 4 tingkat. Kita hasilkan 2, jadi satu rak tersebut berharga 450 dan air minuman kita berharga satu kotak untuk 24 botol RM15. Jadi untuk 4 kotak RM60 dan setiap kali isian penuh kita dapat 96 botol air untuk 4 rak dan seterusnya. Sepatutnya wang ada dalam tabung adalah 96 apabila air semua sudah habis dan keuntungan setiap kali isian semula air adalah sebanyak RM36. Baik, sebagai info tambahan, kita lihat di sini seperti saya katakan sebentar tadi, ianya dapat memupuk semangat keusahawanan dalam kalangan murid. Maka pelajar itu mereka sendiri menyusun botol air minuman, mereka sendiri mengambil wang di tabung dan membuat kira-kiraan ini memupuk semangat pelajar itu untuk menjadi usahawan di masa akan datang. Pelajar juga membuat pengiraan aliran tunai dengan sendiri dan mencatatnya. Dan seterusnya indikator sikap jujur dan amanah ini dapat kita kaitkan dengan cepat dan membuat teguran di perhimpunan dan juga di dalam kelas dengan mewar-warkan kepada guru-guru ataupun penolong kanan HEM supaya pelajar ini sentiasa kita ingatkan tentang sikap jujur, integriti, amanah. Walaupun orang lain tidak melihat kita, tetapi perkara itu perlu kita terapkan di dalam diri kita sendiri. Baik, sekian dulu daripada saya, Azizul bin Mokhtar, di Sekolah Kebangsaan Paya, bagi persembahan untuk pembentangan kali ini, iaitu Kios Kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.